Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi tetap, Presiden, Ketua Umum, rakan pimpinan, sidang perwakilan dan pemerhati yang saya kasihi. Alhamdulillah, sesuai dengan ucapan penggulungan Sesat Agung, saya nak mulakan dengan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia Kongres yang diketuai oleh Saudari Nurul. Saya minta kalau dapat bagi masuk sampai ke depan ini, semua sekali panitia, ibu pejabat dan setiausaha kerja negeri. Silakan Nurul dan yang lain, dan Raden, setiausaha pengelola dan semua sekali. Ya, Raden adalah teraju utama kepada pengelolaan Kongres, diikuti dengan Nurul, pengarah Kongres, dan ramai lagi. Hari ini pakai baju Melayu sebab Ma'al Hijrah saya beritahu mereka. Dan ini tim yang telah pun bekerja hampir 1 bulan. Kongres ini tak mungkin berjalan dengan baik tanpa kerja kuat mereka. Saya mohon kita bangun untuk memberikan standing ovation kepada mereka. Terima kasih kepada. Baik, terima kasih. Saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih. Okey, ada kepada Datuk Chua Juming, rakan saya pengerusi MPN Johor dan seluruh jawatan kuasa negeri Johor yang memberikan kerjasama baik kepada pasukan ibu pejabat dalam mengurus kendalikan Kongres pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, giliran saya berucap adalah sebelum Ketua Umum, Presiden dan juga rakan saya Saudara Azmin, Timbalan Presiden. Sebab itu biarlah saya memilih beberapa perkara yang cukup sederhana untuk saya berkongsi sama dengan sidang hadirin pada hari ini. Yang pertama, hari ini 1 Muharram, sempena hijratul Rasul dari Makkah ke Madinah. Yang uniknya dalam pengajaran daripada peristiwa hijrah ini ialah dalam mengatur strategi untuk bergerak dari Mekah ke Madinah, pengajarannya banyak. Yang pertama ialah keupayaan baginda Rasulullah menggembeling seluruh potensi di kalangan para sahabat dari jurus kepakaran, keupayaan dan kebolehan yang berbeza. Wanita ada peranannya. Asma binti Abu Bakar itu kerjanya berulang-alik membawa makanan untuk Rasul dan sahabatnya Saidina Abu Bakar ketika menunggu saat yang paling baik untuk meninggalkan kota Mekah. Wanita ada peranan penting dalam perjuangan. Anak muda itu simbolnya Saidina Ali karramallahu wajhah. Lambangnya keberanian saat musuh tunggu masa untuk bertindak membunuh baginda Rasulullah. Yang mengambil giliran, mengambil tempat tidurnya adalah anak muda, iaitu Saidina Ali. Ya. Sahabat karib jatuh bangun, sing and swim bersama dengan Rasulullah adalah Saidina Abu Bakar, orang lama yang cukup bijaksana sebagai teman pada baginda Rasulullah. Tokoh korporat ada peranannya, Abdurrahman bin Auf, orang kaya, ada peranan dalam perjuangan. Yang menunjukkan jalan kepada baginda Rasulullah dan Saidina Abu Bakar itu adalah seorang bukan Islam, Abdullah bin Uraikid. Nama ni Dr. Makno betulkan saya, kids ujung itu tak, bukan to, Uraikid. Ya. Kalau kita tengok strategi yang disusun demikian rupa, sebab apa? Sebab Mekah bukan medan yang subur untuk permulaan dakwah. Nak buat ceramah, OCBD Mekah tak bagi permit. Buat ceramah, dia tangkap, dia seksa, dia maki, dia pekik, dia baling batu. Itu peringkat awal. Ya. Tetapi ianya dihadapi dengan strategi yang mantap, menggembeling seluruh potensi anggota, sehinggalah berhijrah ke Madinah, berjaya menumbuhkan sebuah negara Islam, balik kembali menawan Mekah dalam peristiwa Fatu Mekah. Dan ketika nak masuk ke Mekah,
menawan kembali Mekah itu, Nabi isytiharkan ada 10 nama. Kalau di kalangan kamu jumpa 10 orang ini, kalau mereka bergayut di kelambu Kaabah sekalipun, hendaklah kamu pancung. Ada rupanya dalam perjuangan Nabi ini, sampai tara tu baginda marah kepada orang yang khianat kepada perjuangan. Jangan kita keluh kesah dalam sejarah perjuangan parti keadilan kalau ada yang khianat dalam laluan perjuangan kita. Itu telah pun dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Termasuk siapa? Termasuk setiausaha politik Rasulullah sendiri. Juru tulis wahyu. Nabi terima wahyu daripada malaikat. Ada seorang sahabat yang Nabi lantik penulis wahyu, tukang tulis. Dia khianati perjuangan. Dia termasuk satu daripada 10 nama. Kalau jumpa waktu kita tawan Putrajaya Mekah, pancung, jangan kamu maafkan dia. Tu petua nak abang kat Susi Anwar. Kalau ada, bila dah sampai saat itu, ada nama-nama tu tak boleh kita lembut hati. Salah dia. Ya, baik. Yang pertama, saya sebut tadi keupayaan baginda menggembeling seluruh potensi anggota. Saya senang bila melihat perkembangan parti yang sebegini rupa. Awal tahun ini saya diajak Datuk Seri Anwar menemani beliau dalam satu jemputan anjuran Asia Press Club di Singapura. Jamuan makan tengah hari dia dianggotai oleh wartawan-wartawan seantero dunia nak dengar ucapan waktu makan tengah hari bersama Datuk Seri. Datuk Seri ditanya satu soalan, saya masih ingat. Apakah niche parti keadilan ini? Apa citra unik yang ada di kita ni apa? Datuk Seri jawab dengan penuh yakin, iaitu keupayaan memberi ruang dan tempat kepada anak muda di dalam arus perdana perjuangan parti keadilan. Dan hari ini terbukti anak muda mendominasi dalam kongres ini, terutamanya selain daripada Izzah, Syamsul, Yusmadi, Kesavan, Suhaimi, Azmizam, Gan Peni, Chang Likang, Chan Lingkai, Suhaimi, Syafi'i, Amiruddin Sya'ari, ya, Nik Nazmi, Rafizi. Itu dia. Ini parti yang sangat unik, memberi tempat dengan tugas besar kepada anak muda. Ini kekuatan. Bukanlah makna orang lama macam Pak Wan Kazim ni tak ada tempat. Pak Wan jangan kecil hati Pak Wan, walaupun umur 81 ada tempat, ya. Pada orang lama kita ambil pengalamannya, pada orang muda kita ambil kecerdasan minda dan kekuatan kederat dia. Itu dia kombinasinya yang kita nak. Sebab itu bila saya sempat bersembang waktu makan, waktu rehat, ya, saya tanya daripada mana sahabat berenang. Saya tengok tadi duduk pangku anak, duduk sudut tu main 8 motorcar, duduk riba anak tu hadir kongres, semangat sampai macam itu. Saya tengok tadi saya jumpa dia bagi surat jemputan kat saya, suruh pergi ceramah 16, 17, 18. Ni surat jemputan. Ni dia surat jemputan daripada Ketua Penerangan Keadilan Padang Terak. Ni surat macam ni kalau jemput YB Azmin confirm dia tolak. Ni YB Azmin dia ada tertib dia tu, surat tu lipat dia, ada cara dia. Setiap sahaja tak apalah, hantar pula ke mana lah, tak apa. Pak Mit, saya tanya Pak Mit kerja apa? Kerja kolek bah. Tak kerja, cuti ya. Main berapa orang? 8 orang. 8 orang. Hak lain tu, hak lain motong getah lah dia lah. Tinggal motong getah. Pasal nak main kongres di Johor dari Padang Terak tu. La ilaha illallah, saya kata. Cikgu Roslan saya sembang tadi, Ketua Cabang Kuala Kerai, bertolak 10 malam hari tu naik kereta api dari Kuala Kerai turun ke Empas, kemudian naik kereta main di sini. Malam ni habis kongres, naik pula kereta api dari Kempas balik ke Kuala Kerai. 18 orang delegasi Kuala Kerai. Itu dia semangat dia. Kita nak tengok. Bila saya tengok begitu, hampir menitis air mata. Saya tengok semangat. Sambil timbul juga rasa marah. Saya manusia biasa, rasa marah tu ada, fitrah kita. Tuhan jadikan sifat marah tu ada. Marah pada siapa?
yang bergelar yang berhormat, tapi tak ada dalam dewan ini. Saya kecil hati sungguh. Kita tak boleh jadi ahli parlimen, wakil rakyat, exco dan apa jawatan sekalipun tanpa platform parti. Ini setahun sekali datanglah, setahun sekali saja. 365 hari, bloklah 3 hari saja duduk dalam kongres. Kalau yang untung getah di Padang Terap boleh datang, kalau dari Kuala Kerai boleh naik kereta api, apa alasan kamu? Tak ada duit? Apa alasan kamu? Mana lagi tempat untuk kita muhasabah melainkan platform kongres inilah. Ini tempatnya. Ya. Saya boleh jadi popular kalau saya ambil puji, anggap ini semua enteng, tak ada masalah. Ini bukan perkara biasa. Kalau Parti Keadilan nak mulakan budaya baru, mulakan daripada sekarang. Tak ada tempat untuk oportunis macam ini dalam politik kita. Maaf. Ya. Itu saya sampaikan terus daripada hati saya. Ya. Dan saya bersedialah menghadapi apapun risikonya. Saya tak tergamak dan tak sampai hati tengok pengorbanan anggota bawahan dikhianati hanya kerana bergelar yang berhormat atau exco. Tak ada. Tak ada jaga lebih penting daripada berada di sini saat ini bersama dengan anggota parti dari jauh dan dekat yang datang dengan seluruh pengorbanan mereka untuk mendengar sendiri amanat pimpinan, berbahas, berhujah, ambil pengajaran dan bawa balik resepi perjuangan nak kuatkan parti kita. Ya. Itu perkara yang kedua. Cengeng sikit, minta maaf aku. Ya. Baik, kita berada di Johor, negeri yang UMNO lahir pada 11 Mei 1946. Pemimpin Johor ni ramai. Johor negeri terkuat. Tapi dalam sejarah negara kita, UMNO memerintah, Perdana Menteri daripada Johor baru seorang, Tun Hussein On. Itu pun kerana Tun Razak meninggal dan Tun Dr. Ismail pun meninggal. By accident, maka dia pun dapat tempat. Itu pun tak lama Dr. Mahathir tolak, bagi tahu kata kamu sakit, kamu tak layak lagi jadi Perdana Menteri. Mana ada lagi lepas tu? Sejak Pak Alba garang, tapi Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Musa Hitam kena. On Jaafar awal lagi kena. Maknanya walaupun UMNO kuat, walaupun UMNO rasa dia kuat, belum tentu walaupun Muhyiddin timbalan Perdana Menteri, belum tentu dia jadi Perdana Menteri. Belum tentu. Dalam sejarah UMNO Johor macam itu rupanya. Nah, supaya dia UMNO di Johor nampak keadaan itu, ya, bahawa dia mungkin dilihat kuat, tapi hakikatnya bila sampai kepada kemuncak kepimpinan negara, dia cuma boleh hantar seorang baru, Tun Hussein. Baik, hadirin yang saya hormati sekalian, perkara yang saya nak sebut seterusnya ialah hari ini Ketua Wanita UMNO jawab pasal skandal feedlot. Hari ini dia jawab, dan saya nak jawab balik sebab dia akan berucap esok lusa dalam perhimpunan wanita. Dia kata pembangkang cuba melemahkan semangat saya dan cuba menggugat kedudukan saya sebagai Ketua Wanita UMNO dan Ketua Wanita Barisan Nasional. Keluarga saya tidak wajar diserang kerana keluarga saya bekerja keras untuk berjaya. Pembangkang juga berbohong, jumlah peruntukan yang disalurkan belum kami terima sepenuhnya. Baik, itu dia jawab. Ya. Baik, apa dia cerita sebenarnya? Cerita sebenarnya ialah 250 juta telah pun disalurkan sepenuhnya dan ditambah 6 juta lagi daripada grant pinjaman mudah 250, interestnya 2%. Grantnya 6 juta daripada 13 juta. Jumlahnya 256 juta. Itu disebut. Dia dah terima semua. Dia kata tak apa. Biar dia jawab yang itu. Yang pertama. Yang kedua, dia kata kita memberi maklumat yang salah. Betul lah.
Ada juga yang kita bagi salah, saya akui, iaitu kita kata duit untuk bela lembu, duit rakyat, pinjaman mudah kerajaan untuk bela lembu, kamu kena bela 300,000 setahun, kamu cuma bela 3,000 ekor setahun. Kemudian duit ada lebihan, kamu guna untuk beli kondominium. Saya kata 1 unit kondominium telah kamu beli. Pengerusi NFC Datuk Saleh kata pembangkang salah, saya bukan beli 1, saya beli 2 kondominium. Aku salah, saya mengaku salah lah. Saya ingat 1, rupanya 2. Dia bangga umumkan 2. Apa tak ada langsung, sekelumit pun rasa kesal tak ada. Yang luluskan semasa Muhyiddin Menteri Pertanian, timbalan Perdana Menteri hari ini, dia luluskan, peruntukan 250 juta. Ini wajah sebenar UMNO. Sebab itu kita jawab, ini bukan soal wanita UMNO, ini soal apa? Penyelewengan duit rakyat. Ini soal apa? Soal salah guna kuasa. Ini soal apa? Soal tata kelola kerajaan, pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Ini soal. Sebab itu hadirin dihormati sekalian, saya percaya kekuatan kepada parti kita ialah keunikan yang dilihat daripada keanggotaan yang pelbagai, dan kita ada Datuk Seri Anwar. Sebab itu pendekatan character assassination ini, pembunuhan watak dan peribadi ini adalah senjata utama UMNO. 12 tahun apa yang tak serang, apa yang tak maki, apa yang dia tak cop ke atas Datuk Seri Anwar. 12 tahun tanpa henti, pagi, petang, siang, malam, tanpa henti. Itu tak kira lagi program-program sulit, Biro Tata Negara, Taklimat Keselamatan Negara oleh polis. Belum lagi itu kursus-kursus, guru-guru yang dipanggil, ditayangkan video itu, dihantar fitnah ini, diserang bertalu-talu 12 tahun tanpa henti. Pembunuhan karakter yang cukup dahsyat, belum pernah berlaku dalam sejarah politik moden bangsa Melayu. Inilah yang sedang dibuat oleh UMNO habis-habisan terhadap Ketua Umum kita. Saya sempat ziarah Ketua Umum waktu menjalani pembedahan tulang belakang saat dibebaskan tahun 2004. Antara teman Datuk Seri yang sempat saya temui yang menziarahi beliau ialah Dr. Sheikh Taha Jabir Al-Alwani. Dia sebut dengan saya, jangan patah hati anak muda, ujian ini biasa. Pepatah Arab ada sebut, nak tahu emas tulen yang bermutu tinggi, dia mesti dibakar, dicanai, dibakar berkali-kali, dan hasil akhir itu betul-betul emas yang berkualiti dan bermutu tinggi. Dicanai bakar berulang kali, hasil akhirnya adalah emas yang betul-betul bermutu tinggi. Disebut saudara bertuah sempat mendampingi saudara Anwar yang katanya putra terbaik yang pernah kita ada. Ini sebenarnya. Sebab itu serangan character assassination ini senjata mereka. Tapi kekuatan kita adalah kepada risalah perjuangan yang kita bawa. Saya percaya sekatan, ancaman, ugutan, seksaan ini tak akan memberi bekas kepada kita. Malam tadi saya berada di Kampung Bendahara, Dun Tanjung Puteri, Parlimen Johor, Ketua Cabangnya Tan Polai. Saya bersama Cikgu Samsiah, saya bersama Puan Noli, saya bersama Puan Fuziah, Samsul Iskandar. Di situ tuan rumahnya Pak Uda, hanya kerana jadi tuan rumah ceramah kita, polis ziarah dia berulang kali, harass keluarga dia. Tanya, rumah ni rumah sendiri ya, ada geran tanah lah tu dia. Sampai tak tu, bila masa kerja polis nak sahkan geran tanah. Tapi ini dia buat di sini. Tapi Pak Uda tetap, dia dan keluarganya tetap kata, saya tahu hak saya. Dia. Ini semua resepi-resepi yang telah kita ada, yang membolehkan insya-Allah dulang kemenangan itu bakal menjadi milik kita. Kekuatan yang macam ini. Saya nak ucap tahniah, 2 malam saya hadiri program ceramah yang disusun oleh Datuk Chua dan rakan-rakan Johor. Sambutannya baik sekali, luar biasa berbanding 5-6 tahun dulu waktu kita datang ke sini.
Saya pernah dijemput ke Parit Sulong, ke Muar Batu Pahat dari Kuala Lumpur 5-6 tahun dulu, anjuran parti. Saya kena memandu dari Kuala Lumpur dengan PA sistem bubuh dalam but kereta dah. Bila sampai tanya ceramah di mana, dia kata tepi laman ni. Kita pun pasang sendiri, lepas tu tunggu orang datang. Adalah lepas tu 30 orang mai. 30 orang. Tanya tuan rumah ni, yang ni saya 30 orang. Okey, start ceramah, start. Kita ceramah macam 30,000 orang depan. Hari ni kita tengok bukan 30 orang lagi dah. Walaupun polis beri kawalan begitu, tapi tak ada kesan. Saya nampak ketakutan rakyat itu sudah mula hilang, terutama di Johor, dan dia memberikan bayangan yang sangat meyakinkan. Saya nampak. Malam ini saya berada di Kulai dan di Simpang Renggam pula. Ini juga satu petanda yang kita dapat tengok. Alhamdulillah, hadirin dihormati sekalian, poin saya yang terakhir ialah oleh-oleh yang saya sebut, yang kita kena buat balik, kan? Yang kita dah siapkan tadi, CD dan juga risalah yang telah dibuat oleh Biro Strategik, Biro Komunikasi, Biro Penerangan dan lain-lain. Saya dapati ini rekod yang Rustia beri pada saya, yang belum ambil itu saya rasa tak berapa sedap hati sikit lah. Jadi tolong, Kelantan daripada 14 cabang baru 7 ambil, ada 7 lagi belum ya. Terengganu daripada 8 cabang 7 dah ambil, okey, 1 belum. Sabah baru 6 cabang ambil. Johor Datuk Chua baru 4 cabang ambil. Keluang, Pengerang, Teberau, Gelang Patah, yang lain belum. Sarawak 9, Pahang 7 dah ambil. Negeri Sembilan, Kuala Pilah dan Teluk Kemang, yang lain belum ambil. Selangor baru 5 cabang baru ambil. Kuala Selangor, Gombak, Ampang, Subang, Kelab, yang lain belum ambil. Kota Raja belum, Azmi Zam ceramah degar-degar dah tadi hari ya. Baik. Wilayah Persekutuan yang dah ambil Batu, Kepung, Segambut, Bukit Bintang, Bandar Tun Razak, Lembah Pantai pun belum ya. Perak baru 5 Dr. Makno ya. Penang, Matampau nombor 1. Okey lah, selamat lah. Matampau, Pulau Pinang dah 13 cabang ambil. Okey, alhamdulillah, hampir penuh Pulau Pinang. Kedah, Datuk Jo, Obi Mat Kasim 7 yang dah ambil. Perlis 3 cabang, 2 baru ambil, 1 dah lagi. Arau belum ya. Jadi ambil di Kemah Sekretariat CD itu mudah yang diisiakan. Sebelum kita buat ceramah kelompok, pasang yang tu aja, yang kita hasilkan sedutan-sedutan pidato khusus Datuk Seri Pimpinan Bawahan akar umbi bagi menyemarakkan kerja parti di peringkat bawah. Saya minta bagi kerjasama. Baik, akhirnya Datuk Pengurusi OYB, saudara pengurusi Datuk pula lah ya. Baik, saya pernah pada kongres yang lepas mengumumkan berkenaan satu usaha sistematik yang kita centralize bersama Pakatan Rakyat PAS Keadilan DAP untuk gerak kerja mendaftar pemilih baru dulu ya. Sekarang saya maklumkan beberapa keputusannya. Baik, saya nak bagi contoh Selangor. Untuk menang di Selangor, kita kena wajib mendaftarkan 108,076 pemilih baru. 108,076 mesti menang. Kalau dapat daftar banyak ni, insya-Allah kita menang. Mana datang angka ni kita jumlah. Parlimen Gombak katalah majoriti 7,000, untuk menang lagi kena tambah X numbers of pemilih baru. Kuala Langat untuk menang lagi kena tambah Y pemilih baru. Kita jumlah total seluruh Selangor, kita kena tambah 108,076 orang. Sehingga hari ini Pakatan Rakyat dan PKR Selangor kita berjaya mendapat 115,755. Dan daripada jumlah ini, keadilan menyumbang 37% bersamaan 42,318 undi pemilih. Sebab itulah Wabi Fuzia, Wabi Nurul Izzah tekankan tadi, dari sudut usaha mendaftar pemilih kita buat, tapi yang boleh membawa kekalahan kita adalah penipuan dan manipulasi SPR. Ini yang kita nak kena jaga. Prestasi Pulau Pinang, nak menang kita kena ada 41,237 pemilih baru. Kita berjaya mendaftar
38.700 dengan PKR menyumbang 16.796 bersamaan 43%. Baki 57 lagi PAS dan DAP yang daftarkan. Hampir mencapai sasaran. Rekod-rekod ini saya boleh baca satu persatu. Kita tahu cabang mana yang tak bertambah, cabang mana yang pertambahannya besar. Sebab itu bila JPRP turun ke bawah, di bawah kepimpinan Saudara Azmin, 5 perkara yang diaudit. Ini kerja rumah, 5 perkara. Yang pertama, ada ke belum bilik gerakan? Yang kedua, ada tak jawatan kuasa pilihan raya cabang yang telah dibentuk? Yang ketiga, ada tak senarai polling agent dan counting agent? Pacak. Yang keempat, ada tak tim ceramah kelompok? Kan? Itu semua 5 perkara yang telah diaudit di cabang-cabang. Ini kita tambah lagi keupayaan cabang itu sehingga hari ini setelah 3 tahun 9 bulan pilihan raya yang lepas, kita sedang mengikuti dengan dekat jumlah keupayaan cabang mendaftar. Ada yang cemerlang, ada yang sederhana, ada yang laih terus. Yang laih terus, kalau sekarang itu cabang yang kita yang menang, incumbent, laih juga, kita rasa susah hati. Sebab itu kalau bila kepimpinan turun untuk ceramah, okey, kita boleh datang ceramah. Datuk Seri dijemput ceramah, boleh turun. YB Azmin, boleh. Saifuddin, boleh. Tian, William, Nurul, Fuzia, boleh turun. Tapi akhirnya gerak kerja parti ialah daftar pemilih, buka bilik gerakan, jalankan program penerangan dan dekati rakyat. Ini yang kerja-kerja asas. Inilah peluang untuk kita peringat sama-sama. Ya. Saya tak mau beletiak panjang bab itu rutin biasa. Ingat memperingati semula. Ya. Saya simpulkan ucapan saya. Kalau ditanya kepada kita, apakah rupa sebuah kerajaan yang Pakatan Rakyat akan bawa? Saya pandu cita-cita nak bawa negara macam mana kalau Pakatan Rakyat diberikan amanah oleh rakyat. Saya pandukan cita-cita ini berdasarkan kepada mafhum hadis baginda Rasulullah SAW. Nabi menyebut kesejahteraan sesebuah negara bergantung pada 4 perkara. Pertama, pemerintah yang adil. Adil artinya melakukan satu perkara kena pada tempatnya. Yang miskin dibantu, yang kaya dari bahagian kekayaannya ada bahagian orang miskin. Pemerintah yang adil. Yang kedua ialah ilmu para ilmuwan, para ulama, para cendekiawan. Ilmu mereka itu boleh digunakan untuk menasihati pemerintah dan mereka amanah dengan ilmu mereka itu. Yang ketiga ialah orang kaya yang dermawan, pemurah, dia tak kedekut. Dan yang keempat ialah rakyat biasa yang sentiasa reda dan mendoakan. Kita berhasrat nak bawa Malaysia memenuhi ke arah menepati 4 ciri yang disebut dan diterangkan oleh baginda Rasulullah itu. Pemerintah yang adil, ilmu para ilmuwan, para ulama, orang kaya yang pemurah, dan rakyat biasa yang sentiasa reda dan mendoakan. Dengan panduan itu, insya-Allah vehikel kita ialah parti keadilan, tonggak amanah kepada barisan kepimpinan. Penggeraknya adalah saudara-saudari pimpinan akar umbi. Yang tak betul tegur. Yang hendaknya ialah bergerak di atas satu suara sekarang ini. Kita tak mampu lagi bawa suara yang berpecah-pecah. Beza pendapat itu lumrah, namanya pun manusia. Tapi untuk menghadapi UMNO Barisan Nasional, wajib kita bergerak di atas satu suara sahaja. Perbezaan di kalangan kita hendaknya kita uruskan, kerana 2-3 bulan mendatang menjelang pilihan raya, kita cuma ada satu tujuan matlamat. Barisan Nasional nak kita kalahkan, bersama dengan PAS dan DAP, kita nak tampil sebagai satu pemerintah baru di Malaysia, di Johor dan semua, untuk kita bawa masa depan Malaysia yang lebih adil dan lebih memberikan peluang kepada rakyat seluruhnya. Itulah pesanan saya. Harapan
peringatan untuk saya dan untuk semua. Salah silap, saya minta maaf. Boleh saudara tunggu lagi untuk dengar saya bercakap? Boleh. Saudara tunggu, saya nak beredar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.